Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, petang ini surah Hamim yang ketiga, iaitu surah Asyura, musyawarah Asyura, Hamim yang ketiga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim Ain Sin Qaf. Kadzalika yuhi ilaika wa ilal ladzina min qablika Allahul Azizul Hakim. Surah yang ke Hamim yang ketiga, iaitu kesamaran yang kedua. Saya nak imbas kembali supaya kita faham. Surah yang pertama Ghafir, Hamim Ghafir, iaitu dakwa dia huraian kepada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada masalah, berdoa dengan Allah, minta dengan Allah. Ada hajat, minta dengan Allah, berdoa dengan Allah. Berdoa kepada selain daripada Allah atas luar asbab merupakan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan dakwa semua surah Hamim. Allah perintahkan, ada masalah, ada hajat, hanya dia saja penyelesai masalah, penyempurna hajat. Selain daripada dia, syirik pada Allah Subhanahu wa taala atas perkara luar asbab. Itu dakwa. Kita pergi kepada yang pertama, Hamim yang kedua, iaitu kesamaran masyarakat. Kesamaran masyarakat, dia kata walaupun Allah perintah untuk berdoa dengan Allah sahaja, ada hajat minta dengan Allah, ada masalah minta dengan Allah. Tetapi ini kesamaran. Kesamaran masyarakat ialah kadang-kadang dia minta dengan selain Allah, dia ada hajat, dia minta kepada selain Allah pun berjaya. Itu masalah dia. Dan dia ada masalah, minta kepada selain daripada Allah pun diselesaikan masalah. Ini sama, dia kata. Pelik. Dalam surah Fussilat, minta dengan Allah saja, Allah kabulkan. Tapi dia kata minta selain Allah pun, dia kata menjadi hajat disempurnakan, masalah diselesaikan. Apa jadi? Itu persoalannya. Maka Allah jawab persoalan dia. Ini ialah sebenarnya menjadi ataupun hajat disempurnakan, masalah diselesaikan, dua kemungkinan, sama ada dengan keredaan Allah ataupun dengan kemurkaan Allah. Menjadi ataupun hajat dimakbulkan, masalah diselesaikan. Tetapi kalau tak sama dengan ayat-ayat Allah, tak sama dengan surah larangan Allah, dia dalam kemurkaan Allah. Allah sebagai satu sebab, satu asbab Allah nak humbankan ke dalam neraka Jahannam, maka Allah uji dia dengan menjadinya kesan daripada hajat dan masalah tadi. Selesai kesamaran pertama. Kesamaran kedua pada hari ini surah Asyura. Apa dia kesamaran dia? Apa dia yang masyarakat apa tu samar? Ialah dia kata kita pun ada hujah juga untuk memohon kepada selain daripada Allah. Itu sama dia. Kita pun ada dalil juga untuk buat perkara-perkara khurafat. Kata dia, menyeru kepada selain daripada Allah. Dalam kitab-kitab kita pun ada dalilnya. Kita pun juga menerima daripada mana-mana hujah untuk beramal dengan perkara-perkara ini. Jadi Allah jawab, untuk jawab persoalan tersebut, mereka kata mereka juga ada dalil untuk menyeru kepada selain daripada Allah. Mereka juga ada dalil untuk memohon hajat kepada selain daripada Allah, memohon menyelesaikan masalah kepada selain daripada Allah. Mereka pada dalil. Allah kata dalil-dalil mereka
kalau tak sama dengan dalil dalam Al-Quran, dalam hadis, maka dalil-dalil mereka adalah dalil yang menyalahi yang Allah turunkan, maka dalil mereka dalil yang palsu. Maka dakwa surah Asyura ini terletak pada ayat yang ke-13. Ayat yang ke-13. Dalil untuk memohon dengan Allah untuk sebarang hajat, dalil untuk memohon kepada Allah untuk penyelesaian kepada sebarang masalah. Allah turunkan semua syariat dia kepada semua nabi-nabinya, daripada nabi dahulu hingga nabi sekarang. Sama saja syariat, tidak boleh meminta kepada selain daripada Allah untuk sebarang hajat dan sebarang masalah. Syara'a lakum minad-din, syariat Allah telah menurunkan kepada kamu syariat mengenai agama telah turunkan. Ma wassa bihi Nuhan, kepada Nabi Nuh, wallazi auhayna ilaika, kepada kamu wahai Muhammad perkara yang sama juga, itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sama juga. Wa ma wassaina bihi Ibrahim, kepada kami turun kepada Nabi Ibrahim, wa Musa wa Isa, sama-sama. Semua nabi ini nabi ulul azmi, perkara-perkara sama, tidak boleh nak menyeru kepada selain daripada Allah. Semua sama, tak boleh mensyirikkan Allah. Untuk Allah untuk mentauhidkan dia saja. Maka bila untuk mentauhidkan dia saja, semua nabi-nabi, 5 nabi ulul azmi merangkumi semua nabi-nabi yang lain. Apa benda? An aqimuddin, istiqamahlah dengan untuk mentauhidkan Allah semata-mata. Aqimu, dan mendirikan, mentauhidkan dalam agama untuk permohonan kamu dan permintaan kamu, yakni untuk mentauhidkan Allah. Wala tatafarraqu fi, dan jangan berselisih dengannya. Jangan berselisih, jangan buat juga perkara-perkara yang bercanggah dengan untuk menyeru hanya semata-mata untuk Allah. Tak boleh berselisih dengan, walaupun kamu kata ada dalil yang lain, dalil kamu itu tidak sah, dalil kamu dalil palsu ataupun dalil yang batil. Maka bila ada macam ini, maka kabura alal musyrikina, amat berat bagi orang-orang yang menyeru kepada selain daripada Allah. Amat berat, amat letih dia nak terima dasar ini. Pasal amat berat dia untuk meninggal perkara-perkara khurafat. Amat sedih dia nak meninggalkan perkara-perkara bid'ah. Pasal dia mengatakan dia juga ada dalil untuk buat perkara bid'ah. Jadi bila dia dah amalkan, dah begitu lama dia amalkan perkara-perkara ini, dia kata kabura alal musyrikin, amat berat ahli-ahli syirik ini. Ma tad'uhum ilaih, untuk apa? Untuk berdoa kepada dengan Allah, untuk mentauhidkan Allah semata-mata. Apa yang kamu suruh mereka tu amat berat untuk mereka terima. Ma tad'uhum ilaih, berat sekali untuk mereka ikut, untuk menyeru Allah semata-mata. Pasal mereka dah buat, berapa lama dah mereka bertawasul, berapa lama dah mereka berbuat bid'ah. Berat mereka untuk meninggalkan amalan-amalan mereka, pasal mereka mengatakan baik walaupun hadis mereka hadis palsu. Maka kepadanya Allah tak nampak saya ni. Allahu yajtabi ilaihi man yasha wa yahdi ilaihi man yunib. Maka di sini Allah milih kepadanya siapa yang dia kenaki, dan diberi petunjuk kepada sesiapa yang nak kembali kepada Allah. Sesiapa yang nak mengaji Quran, Allah akan beri petunjuk dan mengetahui apa kan dalil yang benar, dan meninggalkan apa-apa dalil yang palsu ataupun dalil yang dalil palsu. Jelas itu merupakan kesamaran dia. Kesamaran dia, saya ulang balik, kesamaran dia ialah kami pun ada dalil untuk melaksanakan perkara-perkara khurafat, kami pun ada dalil untuk melakukan amalan-amalan yang bid'ah. Jadi Allah jawab, dalil kamu itu palsu kerana tak sama dengan dalil yang aku turunkan dalam Al-Quran aku. Dalil kamu cuma daripada tulisan-tulisan orang yang ada kepentingan, daripada berdasarkan dalil-dalil yang palsu. Itu maksud dia. Jangan percayalah. Kalau percaya juga, maka aku akan humbankan ke dalam neraka Jahannam. Itulah dia punya dakwa dia. Jelas kan?
hubungan di antara tiga setakat ni. Okey, kita masuk itulah kita masuk tadabbur kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hamim, Ain, Sin, Qaf. Hanya Allah yang maha mengetahui apa itu Hamim, Ain, Sad dan Qaf. Kadzalika yuhi ilaika. Demikianlah kami menurunkan, kami mewahyukan kepadamu kitab Al-Quran, wahai Muhammad. Demikianlah kami telah menurunkan kitab-kitab wahyu yang di dalamnya syariat dalam bidang agama untuk mentauhidkan Allah. Kami turun kepada kamu, wahai Muhammad, untuk kamu sebarkan kepada umat-umat kamu. Ilaika wa ilal ladzina min qablika, dan wahyu-wahyu ini juga untuk mentauhidkan Allah dalam meminta pertolongan dan memenuhi hajat. Kami turun juga kepada nabi-nabi sebelum kamu, wahai Muhammad. Kami turunkan perkara-perkara untuk mentauhidkan Allah. Kalau tak buat tauhid, mereka buat syirik, ikut nafsu mereka. Walau bagaimanapun, kalau kamu dengar ayat-ayat aku ini, wahai hamba, mendengar ayat-ayat Al-Quran untuk mentauhidkan Allah, walaupun sebelum ini kamu buat kesyirikan, buat bid'ah, tetapi kalau kamu tinggal perkara-perkara tersebut, maka Allahul Azizul Hakim. Allahul Azizul Hakim. Allah Maha Perkasa. Kalau kamu tak tinggalkan perbuatan tersebut, Allah akan hukum kamu masuk ke dalam neraka jahanam dia. Dan Allah kenalkan dia Al-Hakim. Aku Allah Maha Bijaksana. Bila kamu meninggalkan perkara-perkara tersebut, maka kamu telah melepasi ujian, maka sifat bijaksana Allah untuk meletakkan kamu ke dalam syurga dia. Itu ayat yang ketiga. Ayat keempat, bila cerita macam itu, Allah pun ceritalah dalil akli dia yang dia mempunyai segala sesuatu. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal aliyyul azim. Dialah yang mempunyai dan menguasai segala ada yang dalam lapisan-lapisan langit dan menguasai segala lapisan-lapisan bumi. Allah kenal dia lah. Kenapa wahai hamba kamu tak nak minta tolong aku lagi, sedangkan aku sahaja yang menguasai segala-galanya. Wa huwal aliyyul azim, dan aku maha tinggi dan maha agung. Bila aku saja tinggi, aku saja maha agung, kenapa kamu tidak semata-mata untuk mentauhidkan aku saja, wahai hamba? Maknanya Allah perkenalkan diri dia sahaja untuk diseru dan diminta tolong untuk mentauhidkan dia. Kalau tak buat macam itu, melakukan kesyirikan kepada dia. Ayat yang kelima, takadus samawa. Kenapa gelap sangat ni? Tak nampak saya. Takadus samawati yatafattarna min fawqihinna. Takadus samawat, hampir-hampir pecah langit. Yatafattarna, terbelah. Hampir-hampir sahaja pecah langit di bahagian atas, di bahagian min fawqihinna, di bahagian atasnya. Langit 7 lapis. Allah kata hampir pecah saja langit. Ini dua tafsir Dua tafsir kasih. Kenapa pecah langit? Yang pertama, tafsir yang pertama ialah tafsir di sini ialah tafsir terlalu ramai malaikat duduk mentauhidkan Allah. Terlalu ramai malaikat hadir Nabi, tak ada 7 lapis langit atas ni, tidak ada walaupun sejengkal dahi-dahi malaikat tak kena dengan langit. Tengoklah berapa ratus bilion malaikat duduk bertasbih kepada Allah, kerja dia saja. Mentauhidkan Allah saja kerja dia. Hingga kan berat, seberat-beratnya hampir pecah langit. Beratnya malaikat-malaikat, ramainya malaikat-malaikat tersebut. Itu tafsir pertama. Tafsir yang kedua ialah hampir terbelah langit ini. Kenapa? Kerana manusia-manusia di bawah ini, kita ni, yang hina ni, yang ramai, yang degil ini, membuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Marahnya langit, murkanya langit. Pasal apa? Pasal manusia sanggup mendurhakai Allah, sanggup melanggar perintah Allah. Langit pun hampir terbelah. Marahnya langit kepada makhluk manusia yang amat-amat degil. Allah perintah untuk mentauhidkan dia. Tiba-tiba manusia pergi buat perkara-perkara khurafat, perkara-perkara syirik dan perkara-perkara bid'ah. Malah murka langit marah, makhluk-makhluk lain pun marah juga. Pasal ketika ini, bila manusia buat syirik,
Allah murka, Allah marah sangat. Dan ayat yang kita baca sebelum ini dah, manusia dalam neraka jahanam marah dengan badan dia, gigit tangan-tangan dia. Allah kata, wahai hamba, atas dunia dahulu bila kamu langgar perintah aku lagi marah kepada kamu melebihi daripada kamu marah pada diri kamu sendiri. Nak cerita di sininya, bila kita langgar perintah Allah, seluruh alam ini amat murka, laknat langit, bumi, makhluk akan melaknat kita. Tapi kita tak nampak benda tu, tak nampak benda tu. Sedangkan wal malaikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim, sedangkan malaikat ketika itu duduk bertindih-tindih atas langit itu, dak bersujud pada Allah, bertasbih pada Allah, mensucikan Allah daripada perbuatan-perbuatan kepada syirik. Kepada syirik, maknanya mensucikan Allah daripada ada perkara-perkara lain yang sesama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu apa kerja malaikat? Wa yastaghfiruna liman fil ardi, dan mengucapkan memohon ampun kepada Allah atas manusia-manusia yang menjadi ahli tauhid. Ayat sebelum ini pun 3 doa tu kan, 3 doa yang Allah perintah malaikat berdoa, jadi ahli syurga, jauhi neraka, tinggalkan perkara-perkara jahat. 3 doa itulah malaikat duduk sedang berdoa tak berhenti kalau kita tidak mensyirikkan Allah, kalau kita menjadi ahli tauhid. Innallaha wal fawzur rahim, innallaha wal ghafurur rahim, sesungguhnya Allah amat mengampuni, Maha Pengampun. Bila malaikat berdoa saja, maka Allah pun ampun semua dosa-dosa kita, dosa keluarga kita, dosa tok nenek kita. Ayat sebelum ini pasal apa? Pasal Allah ada sifat dia Al-Ghafur. Jadi bila kita baca dengan ayat macam ini, wahai Allah ampun dosaku, dosa ibu bapaku, dosa kawan-kawanku, wahai Allah. Itulah pasal apa? Pasal wahai Allah, demi kamu yang ada sifat Al-Ghafur, sifat ampun dosa aku, wahai Allah. Aku duduk dalam majlis-majlis ilmu hari ini, aku nak kenal Allah, aku belajar kitab Allah, aku duduk dalam rumah Allah. Kamu dah Allah ada sifat Ghafur, ampun dosa aku. Tengok gitu. Itulah tujuan kita bertadabbur. Masa ketika Allah akan ampun dosa kita, insya-Allah. Pas sifat Ghafur dia. Dan bila Allah ampun, maka sifat yang kedua Allah Ar-Rahim. Bila kita pergi hari akhirat, pasal kita berpenak untuk dia pada petang ini, sifat Ar-Rahim Allah di sana, Allah tak sanggup lagi melihat kita berpenak di sana. Allah nak bagi syurga yang tidak terhingga untuk kita dengan semewah-mewahnya di sana nanti. Habis itu ayat yang kelima. Yang keenam, wallazina takhadhu min dunihi awliya. Tinggal yang kata wallazina takhadhu min dunihi awliya Allahu hafizun alaihim wa ma anta alaihim biwakil. Dan orang-orang yang menjadikan sesuatu yang selain daripada Allah sebagai pelindung, dan orang-orang yang minta menyeru kepada selain daripada Allah untuk menyelesaikan hajat, menyelesaikan masalah dan menyempurnakan hajat. Golongan-golongan ini yang disembah, yang diharapkan pertolongannya, pergantungan hatinya, Allah sentiasa mengawasi tingkah laku mereka. Allahu hafizun alaihim, Allah sentiasa melihat. Buat saja Allah murka, buat saja Allah murka, tapi Allah menunggu nak menghukum kita. Allah sifat rahmat dia bagi ruang kita lagi untuk belajar Al-Quran, bertadabbur Al-Quran, sehingga Allah bagi hidayah dengan kita semua. Wa ma anta wahai Muhammad, wa ma anta wahai Muhammad alaihim biwakil. Kamu bukannya untuk boleh mempengaruhi mereka, kamu sekadar membaca ayat-ayat kami saja. Kamu sekadar penyampai saja ayat-ayat kami. Ini menyampaikan saja. Saya pun menyampaikan saja, mendengar. Tuan-tuan mendengar, tapi Allah yang buku hati, Allah yang bagi hidayah, petunjuk, Allah yang bagi. Pasal apa? Allah kata, Allahu hafizun alaihim, aku yang menjaga semua orang-orang yang nak kembali kepadaku. Aku ada sifat Ghafar, aku ada sifat Ar-Rahim, aku ada sifat Syadid, aku ada sifat kerak lain. Kalau tak belajar, degil, aku hukum. Tapi kalau kau belajar, mentauhidkan aku akan bagi rahmat, aku bagi syurga dengan pasal aku menjaga. Ayat yang ketujuh, wa kadzalika auhayna ilaika.
Cerita ni bercerita Quran lah. Dalam surah ni, dalam surah Asyura ini, permulaan surah, tengah surah, akhir surah, Allah cerita bab Al-Quran, yang bab kehebatan Al-Quran. Pasal apa? Nak mendorong kita, berilah tumpuan, berilah perhatian untuk memahami ayat-ayat Allah. Dengan cara ini sahaja akan Allah bagi hidayah, untuk Allah bagi petunjuk untuk mentauhidkan dia. Sebab apa? Allah nak bagi syurga kepada orang sebagai Allah, sebagai Ahlul Quran ini. Tengok ya. Wa kadzalika, dan demikianlah auhayna ilaika, kami wahyukan kepada hamba-hambaku, pada kamu wahai Muhammad, untuk sampai hamba-hamba umat-umatku, hamba aku itu umat kamu, Quranan, bahan bacaan Arabian, bahan Quran untuk baca dalam bahasa Arab. Kami turunkan Al-Quran dalam bahasa Arab. Walaupun dalam bahasa Arab, tugas kamu, aku permudahkan kitab aku dalam ayat-ayat yang lain dah. Dalam ayat-ayat lain walaupun dalam bahasa Arab, tetapi Nabi cerita kepada umat yang pertama orang Arab dalam bahasa Arab, maka kemudian sahabat Nabi tadi akan menyebarkan kepada umat-umat yang lain. Tengok sini. Inna Arabiyyan, batu litunzira ummal qura, dan sampailah Quran itu kepada semua sekali ummal qura, Arab, negeri Arab tadi. Lepas semua sahabat-sahabat orang Arab dengar semua sekali, wa man haulaha, dan sampailah kepada orang-orang yang berdekatannya, maka menyebarlah Al-Quran. Apa dia? Wa tunzira, dan kamu berilah peringatan. Ini berat ke ni. Wa tunzira, berilah peringatan. Beri peringatan apa? Peringatan ayat-ayat Al-Quran ini. Sebab tu kalau kita tak faham, tak bertadabbur, tak dapat peringatan tersebut. Pasal peringatan ini ialah kita dengar, kita faham. Bila kita dengar, kita faham, kita boleh beramal dengan dia, mengambil pengajaran dia. Wa tunzira yaumal jam'i la raiba fi. Berilah peringatan pada hari dikumpulnya la raiba, tidak ada keraguan lagi. Berilah peringatan untuk mentauhidkan Allah, berilah peringatan untuk Rasulullah, untuk beramal dengan Rasulullah, dan yang ketiga, berilah peringatan pada hari akhirat. Semua dalam kitab Allah ini ada 3 perkara tersebut. 3 perkara untuk mentauhidkan Allah, untuk mengamalkan sunnah, dan adanya hari akhirat. Kalau berlawanan dia, peringatan, sunnah ada tapi kamu tak nak ikut, pergi buat bid'ah. Tauhid ada tapi kamu tak nak ikut, kamu buat syirik. Akhirat dah ada dah, tapi kamu pergi kejar dunia. Aku akan fariqum fil jannah. Separuh mereka yang buat 3 tadi, separuh pada mereka akan aku persilakan ke dalam syurga aku. Wa fariqum fis sa'ir, dan sebahagian besar lain lagi akan aku humbankan ke dalam neraka jahanam aku. Itu dua ni je. Tengok Quran, faham Quran, fariqum fil jannah, aku akan letak syurga aku. Tak tengok Quran, tak faham Quran, tak beramal dengan Al-Quran, wa fariqun, sebahagian firqah mereka, fi sa'ir, akan humbankan ke dalam neraka jahanam aku. Senangnya Allah cerita. Pendorong untuk Quran dia. Lepas tu, untuk golongan-golongan orang degil ini, walau sya'allahu la ja'alahum ummah. Walau sya'allahu la ja'alahum ummatan wahidah. Dan Allah, kalau Allah menghendaki, tentulah ia boleh menjadikan semua manusia ini satu ummatan wahidah, umat satu tauhid saja. Allah boleh buat. Semua hamba-hamba Allah ini Allah buat, Allah boleh bagi semua sekali ahli tauhid semua, maknanya beriman dengan Allah saja. Walakin, tetapi wala bagaimanapun, walakin yudkhilu man yasha'u fi rahmatih, Allah tidak merancang yang demikian dengan sifat bijaksana dia. Pasal apa? Kenapa Allah tidak nak letak semua orang di ahli syurga semua? Pasal Allah nak pilih syurga itu mahal tinggi nilainya, maka Allah nak pilih syurga untuk dengan sifat bijaksana Allah, iaitu dengan sifat bijaksanaan dia bagi Quran, dia bagi akal. Maka kalau manusia tadi tidak menggunakan akalnya untuk Quran dia, maka Allah akan
tak melepasi ujian dia, maka Allah akan tak pilih dia ke syurga dia dah. Walakin yudkhilu man yasha'u fi rahmati. Wala bagaimanapun Allah merancang, Allah dengan bijaksanaan dia hanya memilih apa-apa orang yang disuka saja dengan rahmatnya, yakni orang sebagai ahlullah, orang yang ahlul Quran, yakni orang yang faham Quran, beramal dengan Al-Quran, membaca Al-Quran, menyebarkan Al-Quran. Golongan ini saja dia telah melepasi ujian dia. Wadzalimuna, orang yang zalim. Apa zalim? Zalim siapa zalim? Zalim ialah orang yang tidak meletakkan kebenaran pada tempatnya. Allah bagi akal, Allah bagi langit, Allah bagi bumi, Allah buat segala-galanya. Segala-galanya untuk dia. Tapi dia, hak Allah dia nak, tapi dia tak tunaikan hak Allah untuk terima Al-Quran, untuk taat dengan Allah. Wazalimuna, orang yang zalim. Itu dipanggil orang yang zalim. Orang yang zalim, ma lahum min waliyyin wala nasir. Orang yang zalim, orang yang tidak dah ada Al-Quran, tidak mendekati Al-Quran, golongan-golongan ini tidak ada baginya sesiapa pun yang dapat memberi pertolongan bila pergi menemui Allah nanti. Kenapa? Pasal dia tidak menjadi ahli tauhid, maka dia terlibat dengan perkara-perkara tidak taat dengan Allah. Zalim sini melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa mereka zalim tersebut? Zalim tadi kenapa? Pasal mereka tidak mendekati Al-Quran. Apa kaitan dia? Mereka tidak mendekati Al-Quran, maka mereka tak tahu apa yang kehendak Allah. Allah suruh, apa dia dakwah kita? Fad'ullaha mukhlisina lahuddin. Ada masalah, ada hajat, berdoa dengan Allah saja. Tapi kamu menyintai dunia, kamu dengar dalil-dalil palsu, kamu mencari ilah-ilah yang lain, walaupun Allah dah bagi segala-galanya. Ini ayat yang ke-9. Amittakhadhu min dunihi awliya. Tidaklah patut mereka menjadikan sesuatu yang selain Allah sebagai pelindung-pelindung. Patutkah mereka ini? Allah memperkenalkan dia dalam surah Ghafir, surah Fussilat, surah Ashura ni. Allah lah dalil akli dia. Tengok dalam Al-Quran dia, kita keluar akal, kita fikir tengok langit, tengok bumi, segala-galanya. Allah kata, aku bagi segala-galanya. Tengok diri kamu pula, sempurnanya kejadian kamu, aku buat segala-galanya. Patuttahkah kamu ini, wahai hamba, bergantung lagi kepada selain daripada aku? Itu ayat dia. Patutkah kamu, wahai hamba, cari lain lagi selain daripada aku, sedangkan aku buat segala-galanya? Amittakhadhu min dunihi awliya. Sedangkan sepatutnya fallahu huwal waliyyu wa huwa yuhyil mauta. Sedangkan Allah lah pelindung yang sebenar-benarnya, dia yang menghidupkan makhluk-makhluknya, dan yang matikan makhluk-makhluknya. Dia kenakan diri dia lagi. Setelah dia ugut macam-macam dengan ayat Zajrun ini, dia perkenalkan diri lagi pasal sayangnya Allah kepada hamba-hambanya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Danlah ialah maha kuasa segala sesuatu. Tak, setiap kali Allah ulang-ulang nak ceritakan supaya apa? Supaya kita meyakini hanya Allah saja tempat kita bergantung harap dan berdoa dengan dia setiap masa. Itu ayat yang ke-9. Ayat yang ke-10, itu kehendak Allah Subhanahu wa taala, tapi kehendak manusia berbeza. Manusia amat degil, iaitu ayat yang ke-10 ini, wa makhtalaftum fihi min syai' wa makhtalaftum, dan apa saja yang kamu perselisihkan wahai hamba. Pasal separuh itu kamu baca Quran, kamu faham, kamu tinggallah perkara-perkara syirik. Separuh lagi tu kamu berdalilkan dengan perkara-perkara lain, kamu tak belajar Al-Quran, maka kamu buat perkara-perkara syirik. Maka ada dua golongan di sini. Dua golongan yang degil, jahil, dan dua golongan yang beramal pada perkara ini. Maka akan ada selisih lah. Yang selisih kata dia nak buat perkara-perkara dia jahat. Yang baik kata dia tumpu pada Al-Quran saja. Jadi Allah wa makhtalaftum, jadi apa-apa yang kamu selisihkan tentangnya fihi, tentang tauhid, kamu kata boleh juga perkara-perkara syirik, min syai'in, maka suatu itu
fahukmuhu ilallah, hukumnya kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini rujuklah kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Zalikum, itulah Allah Rabbi, Tuhan yang jaga kamu, yang jaga kamu, yang cipta kamu, alaihi, dan ke atasnya, kepadanya tawakkaltu wa ilaihi yunib, aku bertawakal dan kepadanya lah aku nak kembali semula. Itulah bila selisih, kembali kepada Allah, kembali kepada Al-Quran, dan yakinilah kita akan mati, kita akan mempersembahkan segala amalan-amalan kepada kita kepada Allah. Pasal di sini wa ilaihi unib, pada Allah tempat kita dikembali kepadanya, adanya hari akhirat. Itu ayat yang ke-10. Ayat yang ke-11. Laju sekarang ni pasal kita dah banyak kali ulang dah kan. Ayat 11 merupakan dalil akli. Sekali lagi Allah nak perkenalkan diri dia dengan nak ceritakan dalil akli untuk akal kita berfikir tentang esanya Allah, kudratnya Allah, ilmunya Allah. Fatirus samawati wal ardi, dialah yang menciptakan langit dan bumi. Ja'ala lakum min anfusikum, dia menjadikan kamu semua azwajan, berpasangan-pasangan. Wa minal an'ami au azwaja, dan menjadikan binatang-binatang ternakan pun berpasangan-pasangan juga. Tengok Allah ni, Allah nak kembang biakkan manusia dengan binatang-binatang ternakan semua sekali. Pasal apa? Pasal manusia akan gunakan binatang tadi, sama ada untuk ternakan, sama ada untuk diguna dagingnya, ataupun dijadikan kenderaan-kenderaan. Maka Allah biarkan manusia berpasangan-pasangan, maka Allah juga menjadikan binatang-binatang berpasangan. Nak cerita di sini ya, kita dapat pasangan, ada zuriat, itu pun Allah yang pilih, Allah yang jaga, Allah yang urus tak habis semua. Wahai hamba, aku yang buat semua, kamu kahwin, dapat anak, bercerai, segala-galanya, aku yang urus tak habis semua tu. Tu Lepas tu, begitu juga dengan binatang-binatang ternakan, aku dengan berpasangan-pasangannya, aku pembuat juga. Lepas tu, yazra'ukum fih, maka dikembang biakkan semua sekali manusia dan binatang tersebut, digunakan semua sekali binatang itu sebagai nikmat untuk kamu wahai hamba. Wala bagaimanapun laisa kamitslihi syai'un, wala bagaimanapun yakinlah Allah tidak menyerupai dengan segala sesuatu. Sifat-sifat Allah tak sama dengan makhluk-makhluk yang lain. Wa huwas samiul basir, dan dialah yang maha as-sami', maha mendengar dan maha melihat kepada apa-apa segala sesuatu. Kena satu Allah buat semua, Allah jaga semua manusia dan makhluk. 12 pun dalil akli lagi. Dalil akli, akal kita tu berfikir. Dalam Al-Quran macam ini, bila kita keluar saja ada benda tu, itu dalil akli. Sebab tu dalil akli ini bila kita tengok manusia berpasangan-pasangan, dalam Al-Quran pun Allah yang ciptakan, masa kita mengucap subhanallah, maha suci Allah yang buat manusia itu berpasangan-pasangan macam itu. Lepas tu dalil akli yang kedua, lahu maqalidus samawati wal ard, lahu maqalidus samawati wal ard, dialah, yakni Allah lah muqallid, yang pemegang kunci langit dan pemegang kunci bumi. Apa dia kunci? Kunci ini kunci, ada masalah ada kunci, ada hajat ada kunci. Ada penyakit ke, nak tengok penyakit apa-apa, minta dengan Allah. Allah pegang kunci dia, Allah penyembuh penyakit tersebut. Masalah kewangan, susah ekonomi, Allah juga pemegang kunci rezeki tadi, minta dengan Allah. Pasal Allah kata lahu maqalidu, akulah pemegang kunci. Kamu ada masalah, apa-apa masalah sekalipun, aku boleh selesaikan. Pasal apa? Aku pemegang kunci dia. Dan kalau kamu ada hajat, apa-apa hajat pun, minta dengan aku, pasal aku pemegang kunci dia, aku penjaga khazanah tersebut. Jadi kenapa kita tak merujuk dengan dia atas perkara-perkara segala sesuatu? Kenapa kita nak bergantung kepada perkara-perkara lain lagi selain daripada dia? Dengan ayat-ayat macam ini kan, kena yakinlah. Jadi tidak ada apa-apa masalah yang tidak boleh diselesaikan bila kita baca ayat ni. Tidak ada apa-apa hajat yang tak boleh disempurnakan bila kita beramal dengan ayat ni. Pasal apa? Hanya Allah saja pemegang kunci segala langit dan segala bumi. Allah saja yang boleh menyelesaikan hajat
masalah dan boleh menyempurnakan hajat. Jadi bila baca ayat ni, Maha suci Allah, kamu rupanya yang kamu sebenarnya yang benar sekali, benar sekali. Kamulah penjaga rezeki, penjaga segala-galanya. Wahai Allah, mintalah kita bila ada hajat apa-apa hajat. Mohon kabul kamu, wahai Allah, aku ni dah 20 tahun kahwin tak dapat anak lagi. Tolonglah Allah, sifat-sifat kamu lahu maqali dusamakan penjaga ini kurnialah untuk kabulkan permohonan kami. Niat. Bila kita duduk tadabbur, niat sekali. Pasal Allah akan buka ni. Pasal kita betul-betul ikhlas kita dengan Allah semata-mata. Sekarang ni kita bergantung dengan dia dan kita baca sifat-sifat dia yang Allah cerita kepada kita sekarang ini. Maka situ lepas tu ia bersutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Dan dia juga yang yang menyempitkan, mentapkan rezekinya. Dia memewahkan rezeki bagi sesiapa yang dia kedaki, dan dia juga menyempitkan rezekinya. Tengok tu. Rezeki kita ni kita rasalah bos kita, pejabat, perniagaan kita. Tengok Allah kata, ya basutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir, dan takdir banyak susah senang kita ni Allah telah tetapkan semua dalam peraturan-peraturan dia. Jadi bila ada macam ini, rezeki. Kalau susah sangat rezeki, payah sangat rezeki, mintalah sekarang ini. Nak bulan Ramadan, petang lagi, saat kita bertadabbur lagi, Allah kenalkan sifat lagi, mintalah dengan Allah. Pasal Allah buka peluang untuk kita sekarang untuk berdoa kepada dia. Kita niat. Bila kita niat dengan lafaz kita, i'tiqad kita, maka itulah peluang, insya-Allah dengan rahmat Allah, Allah akan selesaikan segala masalah kita. Allah akan sempurnakan hajat kita. Pasal apa? Sesungguhnya bikulli sungguhnya dia maha bikulli syai'in alim. Dia amat mengetahui segala sesuatu. Sekecil-kecil hajat kita, hajat dunia, sebesar-besar hajat dunia kita yang di syurga, mintalah dia, maha mengetahui kehendak kita. Sekecil-kecil masalah kita rasa besar masalah dunia ni, bagi Allah sekecil-kecil masalah dunia, sebesar-besar masalah akhirat, yakni masalah neraka jahanam, minta sekarang dengan dia sekarang ini. Daripada sekecil-kecil masalah dunia, sebesar-besar hajat dunia, sekecil-kecil hajat dunia, sebesar-besar masalah akhirat, sebesar-besar masalah di akhirat, minta dengan dia. Innahu bikulli syai'in alim. Dialah maha mengetahui akan segala kehendak kita dan segala hajat kita. Kenapa kamu nak pergi minta dengan selain daripada aku lagi, wahai hamba? Jadi kita orang dah bertabur macam ini, yakin. Bila kita yakin, setiap masa kita akan berdoa. Pasal ayat-ayat macam ini akan sering datang, akan menjadi ilah. Pasal apa? Pasal malaikat akan datang membisik kepada kita, Allah Maha berkuasa, Allah pemegang khazanah, Allah pemegang kunci, Allah tambah rezeki, Allah menyempitkan rezeki, dia semua. Maka selalu berdoa dengan Allah bila kita teringat ayat-ayat ini. Maka ayat yang ke-13 itu merupakan ayat yang kita ulang tadi, iaitu ayat yang da'wa surah syara'a lakum minad-din. Syarat-syarat, peraturan-peraturan, hukum-hukum untuk mentauhidkan Allah, untuk minta hajat dengan Allah saja, menyelesaikan masalah dengan Allah saja. Minad-din ma wassa bihi Nuha, diturun juga kepada Nabi Nuh dulu pun Allah perintahkan ini jugalah. Tapi sebahagian besar umat Nabi Nuh dia telah engkar, maka Allah hukum mereka. Lepas tu wallazi auhayna ilaika, kepada kamu juga Muhammad, aku buat untuk mentauhidkan Allah, untuk sebarang hajat dan sebarang masalah, untuk mentauhidkan Allah semata-mata. Wa ma wasaina bihi Ibrahim, kepada atuk kamu Nabi Ibrahim pun sama, wa Musa wa Isa pun sama juga. Atas perkara-perkara ini memandangkan nabi-nabi ulul azmi semua sekali untuk menyeru kepada mentauhidkan Allah. Maka kalau ada sebarang hujah-hujah lain, golongan-golongan degil yang mengatakan mereka juga ada hujah-hujah yang lain, sama ada hujah mimpi ke, hujah-hujah kitab-kitab karangan manusia ke, bercanggah dengan perkara ini, maka
tolaklah perkara itu, pasal itu merupakan benda-benda palsu, benda-benda tipuan daripada syaitan-syaitan semata-mata. Allah kata, ini saja untuk mentauhidkan Allah saja yang aku turun pada semua nabi-nabi ulul azmi, mewakili semua nabi-nabi aku, benda untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala saja. Betul? An aqimuddina, dan teguhlah pendirian kamu, wala tatafarraqu fi, dan jangan berselisih mengenai perkara ini. Dengar ini, ikut ini saja, pasal inilah benda yang dalil qati'i. Sebab tu kita kena ambil dalil-dalil dalam Al-Quran baru kita yakin. Wala bagaimanapun, kabura 'alal musyrikina ma tad'uuhum ilai, tapi ini tidak disukai oleh ahli syirik dan ahli bid'ah, kerana mereka rasa mereka jahil, mereka dapat bisikan syaitan, mereka beramal buat perkara-perkara yang bercanggah dengan tauhid, bercanggah dengan sunnah. Mereka suka buat perkara, pasal berat mereka untuk meninggalkan amalan-amalan dan pegangan mereka tersebut. Allahu yajtabi ilaihi man yasha wa yahdi ilaihi man yunib, dan Allah lah tempat Allah yang milih kita semua ini, yang diberi nak belajar Quran ini, dan kepadanya lah siapa dia kedaki untuk dia diberi petunjuk kepada sesiapa yang nak kembali dia ini. Yunib ini inabah. Kita ambil hidayah yang pertama, inabah itu ilaihi man yunib, sesiapa yang nak kembali kepada Allah. Jadi inabah ini nak kembali kepada Allah saja, Allah akan bagi peluang dia. Sebab tu bila kita ingat hari akhirat, ingat banyaknya dosa kita, maka Allah buka. Sebab tu Allah bagi peluang rajin nak mengaji ni, rajin nak mengaji, beri penekanan kepada Al-Quran. Ini betul inabah. Allah bagi peluang bisikan-bisikan malaikat supaya membisik kepada kita semua ni. Oh, nak pergi. Kita rasa rajin nak mari. Itulah inabah daripada bisikan-bisikan malaikat. Semoga Allah itulah inabah. Lepas tu hidayah, lepas tu istiqamah, lepas tu rabtul qalbi. Itu tahap-tahap hidayah yang berpunca pada hidayah yang pertama, itu inabah ini. Ayat terakhir lah, ayat terakhir untuk petani letih mata tak nampak tengok ni, pasal gelap kok, tapi cerah juga. Wa ma tafarraqu illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu. Dan tiap-tiap umat, tiap-tiap rasul itu tidak berpecah belah dan berselisihan dalam menjalankan agama, min ba'di ma ja'ahumul ilmu, sehingga ma ja'ahumul ilmu, hingga sampai kitab-kitab wahyu kepada mereka, memberi ajaran-ajaran benar. Umat-umat manusia ini tak akan berpecah belah sebenarnya, pasal sama-sama jahil, tak bergaduh lah, pasal dia jahil semua. Yang menjadi isu ialah bila sampai Quran, bila mengaji Quran. Bila mengaji Quran, separuh itu tak nak mengaji, separuh nak mengaji, separuh tak degil, separuh degil. Ketika itu baru wujudnya pergaduhan. Tengok tak, masa kita mula-mula tak kenal sunnah pun, semua orang suka dengan kita, pasal kita pun sama amalan dengan mereka juga, sama-sama degil, sama-sama sombong, sama-sama jahil. Maka kita beramal dengan amalan-amalan apa yang kita rasa baik, kita beramal tu. Tapi ayat ni Allah kata manusia akan berselisih bila mana? Bila aku turunkan kitab Al-Quran kepada kamu, wahai hamba. Kamu baca Quran, kamu faham Quran, maka separuh kamu aku bagi hidayah, separuh kamu aku bagi hidayah. Maka kamu pun belajar Al-Quran, kamu beramal dengan perkara-perkara yang hak ini. Kamu tengok hadis-hadis, oh itu sunnah, kamu ikut Nabi, kamu ikut amalan. Oh ini Allah kata untuk beriman dan tak boleh menyeru kepada perkara-perkara selain dia, kamu ikut menjadi akidah kamu. Maka tapi separuh lagi tu tak nak mengaji, maka dia tolaklah ataupun mengaji, dia nak beramal dengan amalan-amalan lama dia. Maka itulah, maka maja'ahumul ilmu, sehingga sampai ilmu tauhid, ilmu Al-Quran, barulah dia punca bergaduh. Tapi bila sampai ilmu Al-Quran, kenapa bergaduh? Punca utamanya ialah baru yang bainahu, baru yang ada perasaan dengki di antara mereka. Dengki ni, aku seorang ustaz, tiba-tiba ada ustaz lain, dia ada perasaan macam tu. Pasal apa? Pasal dengki, iri hati ini, sombong ini ialah ciri-ciri orang Yahudi. Orang Yahudi dia rasa bijak, dia kuat segala-galanya. Bila ada orang lain nak jadi kuat, nak jadi hebat juga, dia rasa dengki, perasaan dengki macam itu. Baru yang dengki sama sendiri. Tak boleh orang nak baik, tak boleh orang nak alim, tak boleh. Dia dengki.
Jadi bila ada dengki macam ini, maka sepatutnya bila mereka buat perkara-perkara syirik, bila buat perkara-perkara tauhid, sebahagian besar buat perkara-perkara syirik pasal mereka ada perasaan dengki, tak suka dengan ni. Tapi orang dengki, orang tak suka buat mengaji semua sekali ini, Allah kata dia itu sepatutnya ketika itu juga Allah hancurkan dia. Pasal dia buat perkara-perkara syirik, dia halang orang lain mengaji perkara yang benar. Dia buat perkara ni, dia buat jahat lah. Dah dia jahil, dah dia sombong. Dia halang orang lain untuk buat kebaikan, dia ajak orang lain duduk bersama-sama dengan dia juga. Sepatutnya orang ni, ketika itu juga Allah hancurkan dia. Ketika itu juga Allah musnahkan dia. Tengok Allah kata ni, walaula kalimatun sabaqat min rabbika ila ajalim musamma. Apa dia? Walaula dan kalah tidak kerana terdahulu dah ada takdir, kalimah-kalimah takdir, kalimah-kalimah ketetapan daripada Allah untuk menangguhkan hukuman ila ajalim musamma, hingga sesuatu tempoh yang ditetapkan, laku diaibanahum, nescaya ketika itu juga Allah telah hancurkan dia, matikan dia. Tapi Allah telah takdir umat akhir zaman ini, dia bagi peluang lagi berkawan, dengar kita seru, ajak dia dengar, masuk majlis-majlis ilmu. Allah sayang sangat pada orang sombong, orang jahil tadi, untuk kembali ke Al-Quran dia, supaya sama-sama masuk ahli syurga dia. Yang pertama, Allah suruh orang-orang yang belajar mengaji, orang beriman ini, nak bagi pahala dengan ajak dia, tabligh dia. Maka atas dasar nak bagi pahala kita ni, maka dia rasa lembut, dia rasa setuju kita, maka dia pikuk, maka dapat dua-dua dapat syurga. Tapi kalau bukan kerana takdir telah tetapkan, maka ketika tu laku dia bainahum, ketika lama dah dulu lagi, ketika dia engkar lagi, ketika langit hampir terbelah tadi, ketika Allah murka tadi, ketika itu juga Allah hancurkan dia. Tapi Allah kesian belas, Allah nak bagi peluang dia lagi. Pasal Allah sayang sangat hamba-hambanya. Kalau boleh, semua hamba-hamba aku ni, aku nak bagi syurga semua sekali. Tapi hamba aku saja yang sombong, yang tak nak ambil peluang ini. Wa innal ladzi dan sungguhnya wa innal ladzina urithul kitaba min ba'dihim lafi syaqqim minhu murib. Walau bagaimanapun orang-orang yang zalim tadi, walaupun dah ada Al-Quran, mewarisi Al-Quran, tapi mereka pun masih ragu-ragu dengan kitab Al-Quran. Kenapa ragu? Dia kata pasal bila dia faham Quran ini bercanggah dengan akidah dia, bercanggah dengan amalan-amalan dia. Sedangkan dia kata apa salahnya buat perkara-perkara baik, dengan beramal dengan, dia rasa ragu. Maka selama-lamanya kiamat pun ada perasaan ini dengan kitab Al-Quran. Atas dasar inilah sebahagian besar manusia akan Allah humbarkan ke dalam neraka jahanam di atas sikap ragu-ragu mereka dengan kitab Allah. Bila ragu-ragu mereka dengan kitab Allah, maka mereka tidak berpeluang mengenali Allah, yakni mengesahkan Allah. Yang kedua, mereka tidak berpeluang untuk beramal sebagaimana amalan-amalan yang diamalkan oleh Rasul. Dan yang ketiga, golongan-golongan tadi akan tidak meyakini hari akhirat. Pasal apa? Pasal mereka tidak mendengar peringatan-peringatan dalam Al-Quran tentang hari akhirat yang amat-amat mengerikan. Maka atas faktor tiga ini, maka mereka ragu. Maka sambilalah menggelisahkan mereka dengan kitab ini, hingga bila pun mereka tidak diberi inabah, hidayah, istiqamah, dan jauh sekali rabtul qalbi, atas dasar mereka jauh sangat dengan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah minggu esok kita sambung lagi ayat yang ke-15. Wallahu taala alam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Allahumma faqihna fi din wa 'allimna ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Allahumma fiqna lima tuhibbu wa tarda waj'al akhiratana khairan minal ula. Radina billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin.